رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل من لساني يفقهوا قولي. أما بعد. الفاتحة. رب العالمين الرحمن الرحيم مالك Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, limpah kurnia rahmat dan kasih sayang Allah. Maka pada hari ini kita berkumpul pada hari Selasa tanggal 28 Zulhijjah 1438 Hijri dalam satu majlis ilmu yang disebut oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai taman syurga. Maka beruntunglah bagi mereka yang mana belum masuk dalam syurga tapi Allah Taala pilih dia masuk dalam taman syurga seperti ini. Mudah-mudahan dengan usaha kita untuk masuk ke dalam taman syurga ini, Allah Taala akan pandang kita dan seterusnya dengan rahmatnya mengizinkan kita masuk dalam syurganya nanti, insya-Allah. Jadi hari ini kita menyambung kita punya sesi khusus pengurusan jenazah, yang mana sebelum ini kita telah berkongsi kaedah bagaimana persediaan waris ketika mana menghadapi orang yang sedang nazak nak meninggal dunia, bagaimana keadaan dia pada pertemuan kita sebelum ni. Jadi pertemuan kita yang sekarang ni akan menceritakan kaedah mudah, paling mudah. Sebenarnya mandi mayat ni mudah saja. Tanya Encik Nasir kita, belum masuk yang jenazah biasa, terus ke kritikal usul tu. Jenazah usul dia dah pergi dah, yang kes kematian 23 orang pelajar yang terbakar kan. Jadi kita bersama tim SPJ Sifat Pengurusan Jenazah hadir membantu pihak kuasa, terutamanya Jawi, yang membantu meringankan proses pengurusan jenazah tu daripada awal hingga akhir. Alhamdulillah, tim kita hampir 20 orang saya ingat berkumpul kat situ daripada hari pertama kejadian sampai hari kedua pengurusan jenazah itu. Jadi hari ini kita ringkaskan, kita tengok dulu bagaimana bahan-bahan saja, simple je ya. Ini secara asas pengurusan jenazah nak mandi ya, dan juga kafan, dia hanya perlukan yang secara wajiblah kain kafan dan juga air. Itu je wajib. Kenapa wajib? Sebab kain ni tujuannya untuk menutup jenazah. Kewajipan untuk kafan ialah menutup aurat jenazah. Habis lepas mandi pula kewajipannya hanya air, meratakan air di seluruh badan jenazah. Habis, itu je wajib dia. Yang lain-lain ni aksesori je. Macam kita beli kereta Viva misalnya, nak juga aksesori tambahan, nak sport rim lah cantik, nak spoiler lah, macam-macam lah bagi nampak cantik, bagi nampak sedap bawa, contoh kan. Dia nak aksesori tu yang menambahkan lagi kecantikan dan kecekapan. Jadi kita nak buat aksesori tambahan ni sebagai untuk nampak saya lebih kemas dan juga lebih baik dan juga lebih wangi jenazah tu. Ini dia. Ini semua bahan saya yang biasa saya gunakan. Ya. Kain kafan, kemudian kita perlukan kapas. Kapas ni kalau tak ada pun tak apa, tapi kalau ada lebih baik. Ini kapas yang belum buka, yang ni yang dah buka. Kemudian kita perlukan kapur barus. Ni kapur barus ni bau dia pun boleh tahu kan. Tuan ambil dah sikit seorang masuk dalam poket, bawa balik. Balik rumah isteri suruh tidur luar. Badan lupa kan. Kemudian kita ada cendana. Cendana ni jangan keliru, jangan letak dekat dapur dalam keadaan tak berbungkus macam ni. Takut-takut bini kita nak masak kari, dia ingat itu serbuk kari ataupun serbuk kunyit, dicampurnya dalam masakan, habis satu rumah saya kena mandikan, meninggal. Jadi ini sebut cendana. Ini dia buat dalam bentuk botol, mudah sikit tak ya? Kemudian kita ada sarung tangan, glove. Ni glove ni tujuan dia supaya tukang mandi yang utama, yakni orang yang mencebokkan jenazah nanti,
tak terpersentuhan di antara kulit dia dengan kulit jenazah, tak patut timbul kemaluan je tu lah. Ada pun yang lain tu tak perlu. Kalau misalnya kata uzur, yang mana orang tak, yang mandikan tak boleh sentuh jenazah, contohnya HIV ataupun AIDS ataupun apa-apa penyakit berjangkit, dia kena pakai glove semua. Ini glove dia. Kemudian ada apron kan, saya buat alas apron ni. Air mawar, sabun ni boleh, sabun buku boleh. Ikutlah, jangan sabun nak basuh pinggan kan, betul sangat. Shampoo pun boleh. Pakai shampoo. Ini semua aksesori tambahan dan gunting serta plastik. Plastik ni untuk kes-kes tertentu. Contohnya jenazah tu ada bleeding, pendarahan, ataupun ada luka-luka yang mana kalau kita tak ada plastik ni, kotor kain kafan. Takut kan? Baik. Jadi kita terus kepada nak mandi. Mandi, air, gayung, baldi cukup. Kan? Baik. Kita ambil. Baik kan? Nanti kita pula kena mandi kan? Okey, tika. Tika ni nampak pelik sikit lah supaya tak adalah jenazah kita letak kat bawah kan. Siapa tadi? Volunteer. Volunteer. Semalam yang mengaku. Saya katanya. Baik. Boleh insya-Allah. Okey, tu ada dudukan. Baik. Okey. Hari tu kita dah belajar dah. Setelah selesai jenazah meninggal dunia, keluarga perlu menukar pakaiannya dengan pakaian yang longgar, yang mudah ditanggal dan mudah diuruskan. Minta kain dia. Dekat. Jadi macam seluar wajib ni, kalau keluarga tu dia tak reti apa-apa, kemudian dia biarkan aja, jangan ni. Dia biarkan aja seluar wajib ni. Besok baru nak uruskan, dia meninggal malam, besok nak uruskan, kita datang tengok seluar wajib. Jadi susah nak buka sebab jenazah dalam keadaan bengkak dah. Dia dah kembung dah kan, ketat. Lepas tu kita nak buka, orang kata tak boleh gunting Ustaz. Sayang seluar tu boleh guna lagi. Habis macam mana nak buka, dah kembung, dah bengkak dah. Tak boleh, macam mana pun Ustaz kena buka tu akan baik. Buka sendiri, settle kan. Jadi kita kena gunting lah kan. Okey, anggaplah dah buka dah semua. Ya. Kalau tak nak anggap pun boleh buka juga kan. Baik. Jadi ni kat tempat mandi. Kita cerita dalam sama-sama tempat mandi. Kita dah letak dekat atas para tempat mandi tu tap tu. Kalau misalnya kata tak ada tap kat kampung, dia guna batang pisang, letak tu kan. Letak tengah-tengah jenazah. Ataupun kalau tak ada batang pisang, anak-anak dia ampuh kaki dia. Macam mana keadaan dia? Seorang duduk macam ni, seorang duduk menghadap saya, macam ni keadaan dia. Seorang lagi duduk macam saya, 3 orang. Jenazah letak atas ni. Supaya dia dapat mandikan dengan sempurna lah bahagian bawah semua kena. Itu kaedah dia. Ya? Baik. Bila kita dah tengok jenazah nak mandikan, mula-mula sekali kita kena buat apa? Kena sediakan kain kafan dia. Jangan terus mandi sebelum kita siapkan kain kafan. Macam kita lah dah mandi, lepas tu baru dah keluar baru nak gosok baju, baru nak setrika, baru nak apa semua kan? Kan jenuh, sejuk semua kan? Jadi kita suruh, kita nak ukur jenazah macam mana? Simple dia. Okey. Jenazah minta bangun kejap. Okey, ajar. Okey, buka. Okey. Jenazah potong. Pukul baring. Ni nak ukur dulu. Sekejap. Okey. Kita ambil anggaran lah. Saya biasanya kalau uruskan jenazah saya tak guna ukur dah. Sebab apa? Leceh. Saya buat 1.20.5. Itu standard lah. Okey. Ustaz, ada call ni macam mana ni? Different. Kat tengah tepi kanan. Tepi kanan. Ini 1.20. 1.20 setengah. Ni. Simple dia. Kalau orang tak biasa dia kena ukur daripada ujung rambut sampai ujung kaki. Kalau orang tinggi, kalau sama je. Extra orang yang size big size. Big size ni kita buat 2.20. Tapi standard orang Malaysia 1.20.5. Kita gunting lah. Baik. Kawal. Okey. 1.20.5.
Okey, 1.20 kita ambil. Kemudian kita ambil tali kat tepi ni. Setengah pengurusan dia dah siap-siap dah. Siap dengan tali kafan tu kan, tak boleh gunting kan, kita gunting. Sikit je, letakkan dalam 2 jari. Koyakkan. Koyak. Sampai habis. Baru satu kain. Kemudian kita buat kaedah yang sama juga. 1.20 standard. 1.20 dewasa Yang kita suruh budak pula. Tak muat je ni. Okey. Atau berlongok tepi tu. Okey, 1.20. Dia yang wajibnya sekeping dia, selai dia, kain. Adapun yang sunnahnya lelaki berapa banyak? 3. Yang perempuan 5. Itu je. Dia wajib dia. Tak jalan. Ha? Tak boleh apa? Dia hang biarkan. Nanti dia yang habis selesai. Sudah ada lagi canggih. Selesai je lah. Selesai ya. Suruh dia tengok tempat lain. Dia kalau yang 3 ni Ustaz, dia dengan jubah dia sekali ke? Tak. Yang ni 3 ni kain kapal saja. Jubah, aksesori lain-lain tu tak masuk lagi. Tambahan. Jubah, serban ke apa kan. Macam perempuan dia ada tambahan sebab dia ada tudung, ada baju dia. Lelaki dia naik tu. Okey. Kain dia sama juga. 3 ada selai kain. Biasanya kalau saya punya orang datang, dia akan potongkan, saya mandikan. Lepas tu kalau siapa yang nak join, masuk dalam grup kita SPK tu, masuk dalam grup kita SPK tu. Jadi kita siapa yang free boleh terus ke tempat-tempat yang saya sebut, hospital ke apa kan. Bila dia datang, saya panggil dia buat praktikal. Ramai dah yang boleh buat, alhamdulillah. Ya. Baik, 3 helai kita dah ada. Kita buat kain pinggang tu pula. Kain pinggang tu pada mana? Anggaran sajalah. Dalam paras ni, satu jari ni sampai ke ni, hujung ni. Bahu. Pinggang. Okey. Kita tunggu sikit. Okey. Pinggang ni lepas mandi dia nak tutup aurat dia, nak pindahkan ke tempat kapan dia kena tutup. Kalau tidak kain basah tu basah pula kain kafanan. Okey, di pinggang. Kita letak tepi dulu. Okey. Kemudian kita pula kain tutup kepala dia. Orang panggil serban pun boleh. Tapi bukan serban. Panjang pun boleh dia. Kalau nak pakai kopiah pun boleh. Kopiah yang lembut, yang keras tu. Ada laki ya? Laki. Macam ni je. Anggaran saja. Lebar dia. Macam ni je. Ini pun kita boleh potong lagi. Buat kain untuk bilas. Ni dah bilas ni. Boleh simpan. Sikit je ni kapal. Okey, kita lipat lagi. Lipat. Buat apa? Nanti tengok. Potong. Okey. Jangan membazirkan. Kita tengok tu apa yang diguna. Baik, dapat 2 helai macam ni. Okey, 1 helai ni tak apa. Tutup muka dia masa nak kafan nanti. Okey, simpan. Yang ni, yang ni untuk kain tutup kepala nanti. Simpan dulu. Yang ni, ini kain untuk cebok dia, basuh dia. Kita gunalah kain lain sikit untuk besarkan dia. Okey, kita buat kan? Okay. Jadi kita dah ada 3 tali. Kita dah ada 3 tali. Jenazah nak kafan kena berapa tali? 5 tali. Jadi mana datang lagi 2 tali? Kita potong lah. Ini jangan bazir. Ambil je. Anggaran saja. Okey, potong. Jadi kita dah ada berapa tali? 6 tali. 6 tali kita nak pakai 5 tali je. 1 tali kita asingkan. Untuk apa? Nanti kita tengok kat ini. Ada guna dia. Okey. Kepala jenazah kita letak sini. Okey.
letak satu tali satu. Ujung ni kita letak kaki. Itu yang pendek. Okey, 3 helai ni kita letak satu dekat bahagian dada, satu kat bahagian pinggang, satu bahagian lutut. Macam tu je. Betul kan? Biasa mas. Okey. Dah ada 5. Okey. Kemudian kita akan bentang kain kafan. Yang naik kain kafan tu. Okey, ni tips tambahan. Kalau jenazah tu kepalanya di sebelah sini, kain kafan tu yang mana bahagian potong? Ni bahagian potong kan, ada tali ni kan. Letakkan sebelah kiri. Sebelah kanan kain yang tak dipotong. Nanti kita tengok apa sebab ni. Kita letak linggit tambahan je. Okey. Baik, kain yang pertama. Kemudian setengah orang setiap lapis dia letak paruh sebutir dana. Itu terpulanglah masing-masing punya corak. Kan ada orang letak sebut kari lebih, ada orang letak sebut surai lebih kan. Potong kiri. Sama dengan kiri. Okey. Dia ikutlah masing-masing punya teknik. Okey. Baik, 2 helai. Nak letak lagi pun boleh, tak ada masalah. Letaklah banyak mana pun, tapi jangan membazir. Okey. Apa dah? Kita dah ada 3 helai. Yang wajib 1, sunnah 3. Okey. Yang wajib satu je Ustaz. 1 je wajib. Yang penting tutup aurat. Tak ada sangat, tapi kita ni banyak lagi kain-kain kan. Kalau banyak kedai kain kat Malaysia ni kan. Baju bisnes. Okey. 3 helai. Lepas tu kita nak letak baju ke apa itu sesuai tambahan. Terpulang. Kita letak kapas. Kapas tak ada tak apa. Tak apa. Okey. Letak kapas saya tak nak buat kat sini. Sebab apa, takut nanti kan baju dia melekat kapas. Jadi saya tunjuk contoh je. Letak kat bahagian kepala. Lepas tu letak kat bahagian pinggang ni, belakang ni. Sampai dekat bawah. Sampai dekat bahagian pinggang ataupun punggung dia. Pun cukup. Okey, habis. Turun balik. Tulang belakang. Tulang belakang dia. Cukup. Habis. Lepas tu kita taburkan dalam kapur barus. Saya ambil satu lah contoh. Dia ada serbuk kan Ustaz? Dia ada serbuk. Jadi jenis yang petak macam ni kecil-kecil ni kan. Kita pun taruh taruh sini kan. Taruh je. Sampai bawah. Ni. Terpulang tu. Biasa saya guna 5 kotak ni je. 5 kotak kecil ni, bukan 5 kotak besar tu. Okey, macam ni tabur je. Okey. Rumah tak marah ke pakai gambar? Nak lanjutkan rumah ni kan? Orang kapal baru kan? Okey, baik. Kemudian kita letak serbuk cendana. Ni kuning ni. Tabur saja. Okey, habis. Dah, siap. Kalau misal kata jenazah tu usul, kan, macam kes yang kita mandikan tahun 23 orang budak tu, guna plastik. Plastik dia lebih kurang macam ni, tapi besar lah. Yang sama saiz dengan kain kapal ni. Balut dekat lapisan yang bawah satu ni. Ni bawah ni. Tu je. Nombor 2. Balut. Bawah nombor 1 daripada atas ni. Okey? Tu je cara dia. Okey? Untuk semua pakai plastik. Sebab dia uzur. Okey, dah habis dah ni. Okey, jenazah tak siap lagi. Kita simpan dulu. Lipat tengah. Okey, supaya orang tak langkah, tak pijak, tak potong semua kan. Okey, kita lipat. Okey. Stop. Okey, baik. Lipat. Okey, baik. Ini untuk ruangan yang kecil. Okey, tutup. Okey, letak tepi dulu. Model balik boleh. Okey, model tadi? Baik, kita nak cerita bab mandi pula. Berapa dah satu kan? 120. Berapa jam? 1 minit. 7 minit. Okey, tempat lagi. Baik, kita nak mandikan jenazah. Okey, katakan kita dekat atas pangkin nak mandikan jenazah. Tukang mandi yang utama dia duduk sebelah kiri mayat. Sebab apa? Dia nak mencebok. Bila cebok dia kena macam ni. Kalau duduk sebelah kanan, takkan nak guna kanan kan? Jadi kena gunakan kiri untuk cebok. Jadi tukang mandi utama dia wajib pakai ni, glove. Kalau tak ada glove, dia kena pakai kain. Kain macam ni, alas tangan dia. Tak boleh dia pegang kemaluan jenazah tanpa berlapik. Okey? Bahagian aurat yang perlu dijaga antara pusat hingga lutut lelaki. Perempuan macam biasa, full.
Kecuali nak mandikan tu kena buka, tu bahagian-bahagian tertentu je lah. Semua orang boleh, orang Islam boleh mandikan. Tapi yang jadi keutamaan ialah keluarga. Kalau lah isteri boleh mandikan suami, tapi dia kena ada batas. Sebab apa? Yang lain tu bukan mahram dia, kan? Orang lelaki yang lain kan tak tersentuh ke tangan. Jadi seeloknya isteri tak perlu mandikan. Kalau dia nak mandikan, dia ada mandikan dengan anak-anak dia. Itu sebaiknya, ya? Anak lelaki boleh mandikan mak dia, tapi kena jaga batas juga. Batas dia apa? Dengan orang mandi dan juga dengan mayat. Contohnya mak dia sini, dia nak mandikan mak dia, dia tak boleh usik daripada bahagian dada sampai bahagian lutut. Tak boleh usik dah tengok. Anak pun tak boleh. Lelaki lah. Tutup kain lah. Tutup kain lah. Sebab bahagian dada ni walaupun aurat di antara ni kalau ikut hukum kan, usik hingga lutut je. Tapi dada ni untuk perempuan aurat juga. Aurat ataupun yang sensitif lah. Dari segi adab kan. Kalau anak dia nak cuci, tak boleh juga. Tak boleh sentuh. Tapi tak boleh cuci anak perempuan. Anak perempuan lah. Anak lelaki tak boleh lah. Tak boleh. Sebab apa? Walaupun dia kata tak apalah, saya selama ni mandikan mak saya juga waktu sakit, tapi kita kena jaga adab dengan orang sekeliling. Orang lain tengok aku dah pegang, dah jadi fitnah kan. Dia nak elakkan fitnah, jangan sentuh bahagian tu sampai lutut. Buatlah kepala, ujung kaki, tangan dia, tak ada masalah. Okey, kita dah buka baju dia. Yang ni nak mandikan, kita sediakan air cendana. Air 9 orang panggil kan. Air 9 ni campuran serbuk cendana, campur barus, air mawar, campurkan, letak dalam ni air gaul-gaul. Okey, letak tepi dulu. Nak mandikan kita guna sabun. Berapa banyak air tu? Kuantiti air tu? Air ni terpulang. Tapi jangan banyak sangat. Besar macam ni pun cukup. Kalau waris dia ramai nak mandikan, satu wadi besar sikit je. Tak perlu bazir. Ya? Dia. Tadi dia terus selawat. Itu untuk akhir sebagai wangi. Benda ni tak ada pun tak apa. Orang ni tutup-tutupnya. Baik. Kita nak apa silaku daripada kepala ke kaki atau kaki ke atas? Daripada kepala ke kaki. Tutup Sebaiknya lah, itu adab dia. lah. Okey, sebelum kita nak mandikan jenazah, baca niat. Sebab ini ialah ringkas, kita bagi niat dia. Niat apa? Sahaja aku mandikan jenazah ini kerana Allah Ta'ala. Habis. Melayu je. Niat sahaja aku mandikan jenazah ini kerana Allah Ta'ala. Syarat dia ratakan air seluruh badan. Sebab tu benda pertama yang kita kena buat, ratakan. Okey. Dan ni nak mandikan, katakanlah yang ni baik. Jurus. Sambil jurus tu kita niat sahaja aku mandikan jenazah ini kerana Allah Ta'ala. Jurus. Habis. Okey. Jurus sampai gosok. Habis semua, dah gosok semua, baru kita sabunkan. Sabun, ambillah sabun apa-apa. Macam ni, saya pakai sabun macam ni, tuang dalam ni sikit. Ambil kain 2-3 helai, gosok perlahan. Perlahan-lahan, jangan kita buat kelang kabut macam kita mandikan orang biasa. Perlahan-lahan. Okey, cuba. Dekat jari dia, celah-celah jari. Kalau kes ada pudis, luka-luka macam ni. Kalau ada luka-luka, ada pudis, jangan kita buat tak. Kalau jenazah tu macam uzur, kadar perahkan air sabun dia. Tak payah kita gosok. Syarat saja. Okey, dah ratakan sabun, kita bersihkan pula depan dia. Jurus air, bilas semua. Okey, setengah orang dia mulakan dengan istijab dulu. Okey, boleh buat istijab. Okey. Buka kaki, kan? Okey, letak kain. Okay, kita pakai sarung tangan yang nak uruskan ni. Okey. Boleh tak? Ini baru mandi je. Sampai nanti baru real. Okey. Nak cebok jenazah ni kena pakai benda ni. Tak boleh dia suka hati tengok pegang benda kan, tak boleh. Kan? Boleh tak orang tengok aurat jenazah kita? Walaupun ayat kita tak boleh sentuhan. Boleh tak kita tengok aurat jenazah? Yang kemaluan dia tak? Kemaluan dia. Hukum dia apa? Haram hukum dia kalau tak ada keperluan. Itu kain lah, tu kan kabur macam ni. Kalau tak ada keperluan haram. Tapi kalau ada keperluan, contohnya lah tukang mandi seperti orang utama, dia nak tengok pastikan jenazah tu tak ada najis, dia kena tengok sikit je lah sekadarnya. Dia tak boleh dah selesai mandi, lupa dah nak tengok sekali lagi. Dia balik, tak boleh. Cebok sambil satu orang jurus air, cuba tengok ada lagi tak kesan kuning ke apa najis kan. Kita kesan tu macam ni,
sampai hilang 3 perkara. Bau, warna dan rasa. Kan? Buat ada lagi kita bersihkan kain lain ke apa. Jurus-jurus sampailah bersih. Tanya orang saksi, bersih tak? Bersih, alhamdulillah. Dah bersihkan kepala dia, kita mandikan. Dah sabun semua macam mandi biasa. Nak shampoo ke ikut pulang. Kemudian kita pusingkan jenazah. Tadi tu ada niat tak? Tak payah niat apa. Niat awal tadi dah sudah. Baik, kita pusingkan jenazah. Kaedah nak pusingkan, tangan kita tengok pada mana nak pusingkan. Katakan nak pusing miring ke kiri, tangan kiri ke bawah, tangan kanan kita ambil. Tarik, pegang pinggang, pegang tangan ni. Seorang pun boleh buat. Kejap je. Saya duduk tadi kan. Okey, tahan. Macam ni kan. Okey, dah buat macam ni, orang belakang tahan supaya dia tak boleh. Tahan macam tu. Kemudian jurus belakang badan dia. Bersihkan guna sabun macam biasa. Kemudian kita bilas dengan air. Bahagian bawah ni ada sabun-sabun lebih tu, kita tolak dengan air, habis. Selesai. Okey, letak perlahan. Okey. Okey. Lembut je. Tanya. Ha? Macam yang cakap lagi. Tangan dia keras, tetapi tak straight. Baik, tangan keras. Biasanya jenazah dalam masa 2-3 jam dia akan keras. Biasalah darah dah stop kan. Jadi kalau misalnya kata kita boleh lembutkan, kita lembutkan dengan minyak. Perlahan-lahan gosok kat bahagian sendiri ni, gosok perlahan, selawat banyak sikit. InsyaAllah dia akan lentur balik. Itu je. Okey, kita lembutkan balik. Tapi lembut ni, baru meninggal. Kalau bujur sangat Ustaz. Kalau bujur sangat, Untuk macam mana? yalah macam tak boleh nak alih je. Tak payah. Tak payah. Biar je dah macam dekat tadi. Jangan kita nak Ada reput eh. prak patah. Kan. Punya baru baru kata, memang tangan dia macam tu start waktu hidup. Menyesal pula kita. Tangan begini je kan. Kita nak pula tak boleh. Mana kalau kes mayat ada reput ke, belakang tak payah nak apa lah. Kalau rekod kita tayamum. Nanti kita baca tayamum. Fizikal dia okey, tapi memang kita tak boleh nak alihkan mungkin. Tak boleh nak belakang, nak ambil belakang ni, tak boleh nak rasa belakang. Kalau mayat Kalau mesti kata ada apa? Kritikal lah. Patah ke. Kita buat baik-baik lah. Jangan kita nak luruskan apa jangan. Buat lembut. Tak boleh, jangan paksa. Itu je. Kan, letak sabun, belakang ni pula bersihkan. Biasanya kalau ke hospital, orang yang tengok bahagian belakang ni kena perhatikan. Kadang-kadang ada stiker. Apa nama ubat tu kan? Sabun. Dah benda tu. Kena gosokkan balik. Okey, letak. Okey. Kalau kita seorang uruskan, Seorang uruskan. Seorang urus kita kena perhatikan betul lah. kita bising. Okey, kalau seorang-seorang pula. Okay, jenazah nak mandikan seorang. Macam saya pernah juga 3 kali saya uruskan jenazah seorang. Waris tinggalkan saya. Ini payah juga kan. Macam ni kita pegang, pusingkan macam ni. Lepas tu kita tahan guna badan kita. Cabut. Busuk je perlahan. Ada banyak kali dah. Waris tak nak mandikan? Tak nak, dia tinggalkan saya seorang. Haru betul lah. Akibat. Okey, dah selesai dah. Mandi habis. Tak payah kita gosok-gosok je macam tu nak hilangkan daki dia pun tak payah. Syarat dia ratakan air je. Setengah orang dia tak faham. Tak boleh Ustaz, kita bersihkan diri. Teliti kuku dia nak celah kuku. Tak payah. Yang bahagian zahir saja. Ini nak susah payah. Ada satu kes tu, dia nak cebok. Saya kata cebok, tak payah nak tekan sangat. Dia tekan, kata tak perlu. Kan? Dia korek pula bahagian bawah dubur dia tu. Saya kata ambil yang zahir tu, yang nampak saja. Tak payah kita bawa keluar isi dalam tu. Habis lah. Dia kata tak apa, saya memang mandikan dia. Okey, buatlah. Saya kata sekali dia buat, terbuka bahagian dubur dia tu, keluar lagi tak berhenti. Saya biarkan. Tadi kau tinggi sangat kan? Setengah jam hadap tu je. Ustaz, saya surrender Ustaz, minta maaf sangat. Tolong uruskan. Itulah dia. Saya kata jangan paksa. Habis terkeluar, habis najis terkeluar. Usus kita ni kan ada najis banyak. Bila dia terkeluar, habis tak berhenti. Banyaklah kan? Maka saya guna kaedah sumbatkan kapas. Najis keluar, memang keluar, takkan henti. Jadi kita ambil kapas, gulung-gulung sikit, sumbat dalam lubang dubur dia tu. Sumbat, najis yang lebih-lebih kat luar tu kita buang. Bersihkan, habis. Tak payah susahkan lagi. Kalau ada pendarahan kat sini bahagian cucuk ke, dekat sini bahagian cucuk ke, kat sini cucuk ke, tengok besar mana lubang darah dia. Kalau besar sangat, perlu jahit. Biasanya kat hospital lah. Kalau siapa yang tak boleh jahit tu,
Kapal pun hanya sementara je. Kalau jenazah tu dalam keadaan okey, lepas ni nak ke bumi kat situ je, tak ada masalah, tak payah jahit. Letak plastik je, kapas banyak sikit. Tapi kalau nak bawa balik Kelantan, jauh sangat. Perlu juga supaya kain kapal tu tak besar. Ada jenis satu keluarga tu dia tak nak, tak payah Ustaz jahit, kita boleh. Ustaz je kapas banyak plastik. Saya kata nanti kan bocor. Tak apa, saya boleh. Sini je kata dia. Darah banyak keluar. Sekali sampai rumah, Ustaz habis basah kain kapal kata dia. Tu saya kata kena jahit sebab darah dia besar lubang dia tu. Tengok. Okey, ni boleh berhenti kejap. Kita tahulah kaedah dia. Okey, habis. Sebab tu dah mandi. Kalau hospital, pihak hospital yang akan jahit. Kalau kat rumah kita lah. Kadang-kadang kat hospital saya sendiri berjahit. Kan, tengok pada besar mana. Kalau teruk sangat kita bagi pihak hospital. Okey. Baik. Kemudian pula kita dah selesai mandi. Okey. Kita akan letak ni air ni. Air apa tadi? Air 9 ni okey kan? Okey, tutup jenazah. Oh, terbuka. Okey, kain ni biar panjang supaya dapat tutup kepala sampai ke kaki. Okey? Kemudian kita ambil gayung bersama mana tak kisah. Jurus perlahan sambil selawat Allah Muhammad Muhammad. Tadi bagi gili-gili, bagi semua orang. Kita mulakan sebelah kanan ke sebelah kiri? Kita pulang. Kalau duduk kita tengah, kanan, kiri, itu jadi 9 tu. 3 tengah, 3 kanan, 3 kiri. Tapi kalau kita ramai tak ada orang, bagi semua orang peluang. Sekali cukup, bagi orang lain pula. Keluarga lain pun nak juga juga kali. Pastikan 9 kali. Tak perlu. Bahan di 9. 90 kali pun tak kisah. Yang penting sampai air ni habis. Jangan banyak sangat air Okey. Habis semua. Dah. Okey, kita wudukkan dia pula. Wuduk macam mana wuduk biasa. Saja aku mewudukkan jenazah ini kerana Allah Taala. Habis. Wuduk bahagian muka, bahagian tangan, kemudian bahagian kepala, kita ambil sunnah bahagian kiri, kaki. Telinga kanan kiri, kaki. Habis. Lap jenazah. Lap jenazah, gunalah towel. Ambil satu kain contoh. Saya tak buat towel pula. Kalau ada towel dulu kan? Wuduk seorang je, yang lain bantu je lah, gosok-gosok sikit. Baik. Okey. Kita dah kain ni basah ni tadi kan? Baik, kita gantikan satu kain yang lebih bersih. Okey. Untuk elakkan. Okey. Tutup. Aurat jenazah kita kena jaga. Jangan biarkan sedikit orang, sikit pun buka. Okey. Tutup. Tarik kain. Okey. Habis. Kemudian kita laplah. Ni kan anggap ni towel. Kain barulah, kain baru Okey, lap. Perlahan, jangan kita tunjuk-tunjuk. Angkat tangan dia, lap. Kita lap lipat dia. Lipat jadi kan. Kita dia semua gosok, semua sampai bawah. Pegang. Ambil yang sebelah bawah ni pula. Gosok belakang dia semua. Lepas tu ambil kain lain, lap pula bahagian bawah lantai. Sebab bawah ni ada air juga kan. Lap semua kan. Okey, letak balik. Contoh jenazah ni pakai ni, betah. Tak perasan, takut air tak mengalir kan. Ni kita kena buka dulu. Pastikan tak ada benda yang mengganggu. Cincin ke apa kan. Okey. Sebelah sana pula. Okey. Baik. Allah Akbar. Kalau aku banyak kan betul. Tak boleh. Bangun orang. Baik. Ini kain pinggang kita buat tadi. Okey. Standby. Walaupun lap, jangan biarkan anggota aurat terdedah. Tutup baik. Jaga. Baik. Ini kain pinggang tadi yang kita buat. Letak kat bahagian bawah. Masukkan separuh je. Separuh lagi tinggal macam ni. Okey, letak jenazah. Okey, baik. Okey, yang sebelah sana pula ambil kain yang bawah tu kita masukkan tadi. Okey, settle masalah. Kemudian kita kiamkan jenazah. Kalau jenazah tak boleh nak kiam, dia tak tangan dia keras ke, asal pembuatnya tak stabil ke apa kan. Itu guna tali tadi yang kita lebih kan. Okey. Ini sementara saja untuk bawa ke jenazah ke tempat kafan. Ya. Bila nak kafan kalau boleh buka balik. Kita angkat tangan dia dan duduk. Luruskan. Lepas tu kita kiam balik. Okey. Ikat ribbon.
Jangan ikat mati. Ikat mati je. Okey. Okey dah cukup. Dah tu je. Okey, habis. Kemudian kita pun ni kain ada lagi ni, catering tadi. Kita akan angkat jenazah. Mudahlah nak angkat. Pegang macam ni je. Okey, seorang pegang itu, seorang pegang kaki. Okey, cuba try. Angkat. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Angkat, letak ke kain kafan yang kita petang tadi. Okey, letak perlahan-lahan macam ni. Baju kaki dah. Ingat tadi tak goyak insya-Allah. Okey. Jadi jenazah minta berdiri kejap. Okey, kita letak balik kain kafan yang kita petang tadi. Okey, ini kat tempat lain lah kita petang. Suka jenazah, suka jenazah. Okey, take lagi. Audio boleh. Okey. Putar balik. Buka. Okey. Okey. Apa ada dengan gaya? Kain ni kena keluar. Oh, tak nak ni. Nanti bau. Bau. Tak apa, kita gunakan dekat. Jenazah boleh pilih. Dia tak balik. Alang mungkin dekat. Okey. Dari je. Tapi kan dekat dia tak bau. Alihkan dia. Tak apalah, ingat mati kan. Alihkan tepi. Alihkan tepi. Dia orang pakai tu ingat mati. Okey, betul balik. Okey. Baik. Jadi jenazah tadi kita dah letak kat tempat kafan. Okey, kepala dia tu pastikan tempat tu jangan macam ni, asal ikat. Kita letak dia ke bawah sikit. Bawah lagi. Senang nak uruskan jenazah hidup ni. Baik. Asalkan boleh ikat atas bawah jadi. Okey, rapatkan kaki. Tengok senang je urusan dia. Tangan kiam. Baik. Dari kontrol lah buat. Okey, tangan yang kita ikat tadi kita buka waktu kita nak kafan. Tali jangan ada tali kat sini, tak payah. Longgarkan dia. Terbuka ke apa tak apa, biar je. Tutup dengan kapas dia nanti. Okey. Kemudian kalau ada kapas kita tutup kapas. Tutup kapas sampai hujung kaki. Okey, bahagian kepala kita letak kapas juga. Okey, boleh saya letak kapas kat kepala? Baru nampak clear sikit. Baju Muhammad baju. Tak kena kat dia, senang juga. Letak macam ni. Lepas tu pula ni, kain yang kita buat tadi tutup kepala. Okey. Nak bagi kemas, kita lipat sikit. Punya channel lah. Kita tak kalau dalam Dia jadi macam ni. kopi boleh. Okey. Letak kat sini. YouTube dia terus boleh. Okey. Okey. Ini kalau nak buka Ustaz, kalau dia ada kaki bukan kopiah boleh. Kopiah boleh, tak masalah. Okey. Okey. Jangan anggap ni anggap tak ada. Tak ada. Okey, sebab kita letak ni supaya alas daripada kebaru tadi. Okey. Dah tutup yang lepas dan semua. Lepas tu kita letak minyak atar ke ataupun kalau ada celak kat mata dia sikit, sapu sikit. Kalau hidung dia ni keluar air, keluar darah, letak kapas. Bahagian-bahagian yang keluar tu. Okey. Baru kita bagi waris dia untuk cium. Ada waris ni? Ada tu? Anak dia dua. Anak yang tua. Paling gampang tu dia. Okey. Dah selesai semua. Okey, dah semua dah tengok dah. Okey, baik. Mana kain tadi kita ambil? Ni. Ni yang kain muka tadi. Letak kat sini. Lepas tu kita letak kapas kat atas ni supaya air yang buat keluar ke mana tadi kan? Air yang keluar daripada mulut tadi tak membasahi kain kapas. Terhalang sikit lah. Kalau keluarga datang, dia nak tengok, kita selatkan macam ni je. Boleh? Okay, boleh bang? InsyaAllah. Okay, kita akan kafankan dia. Angkat mana kau? Okey. Baik. Okey, kafan. Dari hujung. Okey, kiri dulu. Kafan kiri dulu.
Okey, kita balut. Okey, pegang macam ni. Yang sebelah sini tarik. Tarik tu. Kita tengah ni, tarik. Abang yang ujung buat macam saya ni. Terus. Terus kumpulkan. Yang tu masuk bawah. Masuk bawah. Okey, terus buat punjuk macam ni. Tegangkan. Baik, ambil ni pula. Apa ikon tak apa. Masuk bawah. Okey. Dia tak perlu ketat. Kalau ketat, takut menolak air ataupun darah dalam badan dia tu keluar balik. Longgarkan je. Nak bagi kemaskan sikit je. Okey, baik. Nampak tu? Lepas, insyaAllah. Saya pernah duduk 10 minit macam ni. Dah buat eksperimen untuk diri sendiri dah. Okay. Baik. Ini tujuan kita letak belah kiri ni macam ni. Belah kanan tutup. Jadi kesan jahitan tak nampak. Ini tips saja. Bagi nampak kemas. Okey. Baik. Tutup lagi. Kau tak kenapa cakap? Masuk bawah. Okey. Tutup. Okey. Baik. Okey. Boleh Ambil gambar dia senang ni. Tunjukkan rumah dia. Okey. Ikat tu kan? Kalau ada keluarga nak tengok sekata kan. Kita nak tengok lah. Buka bahagian kepala ni jangan ikat mati ikat ribbon kan. Tarik. Selakkan selai-selai. Okey, kalau ada plastik buka plastik tu. Buka. Ambil apa tu? Masya-Allah bercahaya. Bodoh. Senyum. Masya-Allah bercahaya kan. Wadahnya. Okey. Bagi keluarga tengok senyum kan. Senyum sikit. Senyum kan. Okey. Senyum. Rambut ni. Target sekali lah. Okey, siap. Okey, nak ikat pula. Ikat dia sebelah kiri. Sebab dalam kubur dia akan mengiring ke kanan. Okey. Ikat sebelah dada ni. Okey. Ikat ribbon. Ikat lutut, buka lutut. Ikat je. Ni dekat bawah sini. Atas sikit. Sini atas sikit. Dekat bawah tangan. Ribbon. Ribbon. Okey. Baik. Beginilah keadaannya secara asas dia. Ya? Patutnya dia lebih kemas lagi. Tapi kalau kita ikat ketat sekarang, tu kejang kan. Okey, macam ni keadaannya. Baik. Kalau tadi saya pun lagi kan. Orang design tak nak mayat. Ada je 3 ada jom. Okey. Beginilah keadaan jenazah ni kriminal. Lepas tu kita letak kain. Ambil satu lagi boleh? Banyak kain. Kita masuk dalam. Dekat ni. Tu lah. Okey. Tujuan letak kain, kita biasanya letak kain batik ataupun kain yang gunting. Betas apa batik lepas kan? Gunting supaya tutup bahagian atas sampai bawah kegagapan ni. Kalau misalkan tu berlaku pendarahan dekat jenazah, jadi dia akan keluar ikut sini nampak kan? Jadi air kalau orang lain nampak. Jadi bila kita ada kain yang berwarna macam ni tutup sementara nak ke bumi kan, jadi tak nampak sangat dah. Okey, tutup air. Lepas tu kita jurus dengan minyak air mawar ni. Air mawar kan. Okey, jurus macam biasa. Aku tadi. Biasa kalau orang yang dah kapan ni dia panjang umur dia. Okey, habis. Letak minyak atas, sapu, terpulang. Ni air mawar ni cair sirap dia. Wangi. Okey. Ada pertanyaan tak? Tak ada. Ada belum? Tu waktu mandi tu. Dia mandi ada sama. Okey. Ada lagi pertanyaan? Tak, lepas kita dah kapan apa semua ni, apa yang jadi lepas ni kita tak boleh tak lah. Apa jadi maksudnya? Maksudnya kalau macam tadi lah yang darah. Sebab itulah lepas kapan sebaiknya solat dulu. Terus solat. Walaupun kita tak solat kat kampung, kat rumah, sembahyang dulu. Sebab apa? Bila sembahyang dia dah lepas rukun ketiga. Jadi dia standby nak rukun keempat dia ke bumi. Kalau berlaku pendarahan ke apa, dia tak payah mandi dengan Nabi. Tapi kalau macam saya katakan sebelum ni ada kes tu,
Dia tak nak semayang. Berlaku pendarahan kat orang, habis basah kenggapan, kena buka balik, mandi balik. Sebab dah keluar pendarahan, semua najis semua keluar. Betul. Kalau mandi boleh, kalau tukar kain dia. Tengok pada keadaan. Kalau teruk sangat, mandi balik. Sebab najis kan, dia dah habis satu badan dia semua dah berlumpungan dari najis. Nak kata jenazah tu normal, fizikal semua okey, tak ada pendarahan apa. Tak payah tutup dengan kain batik pun tak. Tak apa, ini sebagai tak apa, standby je lah. Okey, habis bab ni. Okey, kita akan solatkan jenazah. Orang kata lelaki sebelah kiri kepala, yang perempuan sebelah kanan kepala. Kita pulanglah mana-mana pun tepat. Tapi kalau saya sendiri uruskan, saya suka semua sebelah kanan. Lelaki berdiri, kalau imam dia berdiri kat bahagian kepala lelaki, kalau jenazah perempuan berdiri kat bahagian pinggang dia. Kalau ramai, tengah-tengah, macam jenazah yang terbakar tu, kita ramai-ramai tengah-tengah. Okey, habis sebab ni. Okey, boleh ya? Ada pertanyaan? Tak ada? Sekarang berapa dah je? Tengah, okey. Baik, kita tunjuk pula cara tayamum pula untuk jenazah kritikal. Baik, buka balik. Kau nak biarkan macam ni? Esok. Okey, buka balik. Selesai. Nah, boleh. Okey, boleh. Ya Allah, hidup lagi punya kan? Tak boleh. Hidup lagi kan? Ambil. Pakai soji. Oh, dia fikir dapat je betul. Okey, silakan bangun. Okey, kejap. Tayamum. Oh, tayamum. Okey, untuk jenazah yang kritikal, terbakar ke, mati lemas ke kan, yang mana uzur, kita tak boleh guna air. Okey, minta baring balik. Inilah. Panas sikit. Batas sikit. Sedap, okey. Jangan. Okey. Okey, kita guna kaedah tayamum. Tayamum ni debu suci, yang bersih. Kita ni susah nak cari debu yang bersih kat KL ni kan, yang mana kadang-kadang takut najis anjing ke apa kan. Bedak tak boleh tak? Bedak bukan tayamum, bukan debu. Dia dah bercampur. Jadi debu ni duduk tanah. Okey, kita ambil satu kertas, biasanya dia jual dalam bentuk macam ni lah. Okey, mana dia? Botol dia. Jenazah. Kalau macam ni saya tengok dalam 3-4 orang boleh pakai. Kertas. Tak apa dia pakai ni. Tu. Pakai. Ekor. Tak pakai kan? Tak boleh. Okey. Taburkan dia. Tanah je. Okey. Taburkan. Kemudian kaedah tayamum ni, macam mana tayamum kita tak ada air nak bersembahyang. Tangan kita tepuk macam ni. Lepas tu kita angkat, kita toskan sikit. Lepas tu kita sapu kat muka. Niatkan sahaja aku bertayamum kerana Allah Ta'ala. Habis. Sapu. Okey. Kalau jenazah kita dah buat macam tu, cuma sapu kat muka dia. Sapu kat muka dia semua, habis. Jangan guna tempat yang sama. Dia dah jadi tak suci. Okey. Kita kena alihkan, ambil yang lain pula. Dabu yang kedua. Kaedah yang sama. Okey. Jadi muka dah selesai, dia 3 bahagian je kena. Satu, lepas tu dah habis, tangan pula. Dia sapu sini. Jangan biarkan tangan kita terangkat macam ni. Habiskan. Dah. Lepas tu ambil tangan ni pula. Sekali je Ustaz. Sekali je. Sekali. Tepuk sekali lagi. Untuk yang ketiga, tapi tanah yang lain. Tepuk sekali. Semua juga. Okey, habis. Selesai. Kalau jenazah yang terbakar itu yang saya uruskan, kaki Ustaz, dia tak macam ni keadaan dia. Kaki tak payah. Tayamum, muka dan tangan dia. Ada keadaan jenazah yang macam ni. Sedih saya tengok. Ada yang macam ni. Ada yang tak ada tangan. Sedih saya tengok kan. Macam manalah keadaan yang terbakar kan. Berentung habis. Tapi bila saya pandang balik, saya tengok dia, keluarga dia betul-betul menangis. Dia tukang mandi tak cakap lah, menangis tengok keadaan dia kan. Tapi saya fikir balik diri saya, kalaulah jenazah ni rentung, dia rentung kat dunia je, dia lepas ke akhirat nanti insya-Allah. Tapi kita ni yang hidup ni dalam keadaan baik ni, belum tentu lagi akhirat lepas. Takut rentung ke akhirat. Allah. Habis. Sedih saya tengok. Mimpi saya mata.
Bau tak ada. Tak ada. Ringan Wangi. dan mudah diuruskan. Mudahlah sebab tak perlu mandi kan. Yang tu je habis terus kafan. Kita buat tayamum tu atas tiga kapan je. Macam ni lah. Lepas dah tayamum terus kafan. Ada plastik kat bawah dia. Macam mana bentuk jenazah tu, macam tu lah kita kafan dia. Dia tak boleh buat apa dah. Macam tu Kalau macam ni pun macam tu lah keadaan dia. Kalau kain kapan ni macam mana? Kain kafan macam tu lah. ikut, Sanggup. ikut bentuk dia lah. Ikut bentuk. Jadi Jadi memang tangan dia tak payah ikat lah. tak perlu, tak boleh buat apa. Sebab dia dah keras. Kalau kita buat patah, jadi kita tak nak bentuk. Dia tayamum, buka tangan, lepas terus kafan. Mudah saja. Terus solat. Habis kita. Orang yang tayamum ni orang yang usul. Orang yang perlu ditayamumkan. Mati lemas ni lagi lah kulit dia melupis, mula kepala semua kan. Tangan dia ni kalau kita angkat sikit tercabut kulit dia. Memang tak boleh kena air. Kalau kena dia akan rosakkan lagi kulit dia, maka perlu tayamum. Itu je. Baik. Dah selesai itu semua, baru kita standby untuk solat pula. Solat mudah saja. Satu niat, sekali niat dan 4 takbir dan salam. Itu je rukun dia. Banyak orang lari time semayang. Kan? Time semayang je katalah seluar kotor lah. Duduk kat luar buat lambat kan. Tak nak semayang. Yang mana yang tayamum ni tak perlu mandi wajib ke? Tak perlu. Tak perlu. Habis. Dia kira tayamum tu kira dah mandi wajib tau. Kira dah angkat hadas besar lah tau. Okey. Baik. Kalau bisa. Kaedah tayamum ni boleh tak kalau untuk jenazah yang kena? Banyak. Banyak macam mana? Macam terbang jatuh. Tu tayamum lah tu. Kapal terbang jatuh kan. Kadang dia bukannya di perlu mandi kan. Jenazah yang banyak lah. Banyak kalau misalnya kata sempurna wajib mandi. Tapi kalau tak sempurna tayamum lah. Biasanya kalau banyak ni biasanya kes-kes bencana lah yang tak boleh mandi kan. Tsunami ke apa. Tayamum je. Mudah je Islam bagi. Okey. Nak solat ni, niat dia sahaja aku solat ke atas jenazah ini 4 takbir makmum kerana Allah Taala. Panjang sangat, sahaja aku solat kerana Allah Taala. Sahaja aku solat jenazah kerana Allah Taala. Mudah je sembahyang jenazah ni. Angkat takbir pertama, Allahu Akbar. Baca surah Fatihah. Semua tahu surah Fatihah kan habis. Takbir kedua, Allahu Akbar selawat. Allahumma salli ala Muhammad. Itu yang paling ringkas. Nak lengkap lagi sampai fil alamin al-hamidul majid. Macam ayat akhir. Takbir ketiga, Allahu Akbar. Allahumma fir lahu. Pun dah cukup. Nak baca doa, Allahumma fir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Bacalah. Sekali, 3 kali, 5 kali terpulang. Itu lelaki kan Kalau perempuan, Allahumma fir laha warhamha. Kalau ramai, Allahumma fir lahu warhamhu sampai habis. Tak baca doa, nak angkat takbir je. Boleh. Bacaan tu kalau tak baca pun tak apa. Tu sunat saja. Angkat takbir diam. Allahu Akbar. Pun boleh. Tak ada masalah. Habis takbir ketiga, nak habis takbir keempat, Allahu Akbar. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi. Nak baca doa sebelum salam tu pun boleh. Allahumma la tahrimna ajrahu wa la tahtina ba'dahu wa'fir lana wa lahu. Assalamualaikum warahmatullahi. Macam-macam kaedah. Tapi yang wajib niat 4 kali takbir, salam. Habis. Doa apa semua tu sunat. Ya? Baik. Itu selesai. Sembahyang semua, angkatlah jenazah ke kubur. Dalam keadaan dia akan mengiring sebelah kanan. Mukanya akan menghadap kiblat. Kan? Letakkan kepal tanah tu dekat hidung dia. Nak mengatakan kita ni berasal daripada tanah. Kan? Buka bagian muka sikit. Okey, longgarkan semua ikatan dia. Jangan bawa keluar tali. Tali mesti diteramkan sekali. Kalau tidak orang ambil, dia buat khurafat. Ada orang minta saya tali, tak ada tak tali kat mayat. Buat apa? Nak elakkan penyakit ayam. Pandai lah penyakit ayam tu kan. Ya ayam. Ya ayam kan? Kalau kes yang ada orang berbumi dengan keranda sendiri tu, Tak apa. tak payah cium tanah. Dia pergi kat dalam tu dia dah letak dah semua tanah. Ada tempat yang mana tanah dia, tanah kubur tu, tanah kepal-kepal tu, tujuan dia nak menyandarkan jenazah supaya kat belakang dia ni, dia tak baring macam ni. Sendal kat belakang dia. Kalau kita buat, contoh kat sini, kepal tanah orang atas akan bagi tanah. Sendal kat bawah supaya dia tak melintang balik. Okey? Dia buat macam ni sendal. Okey. Kalau jenazah yang mana tanah kubur tu jenis lembut, dia tak boleh macam ni, dia kena ada keranda, maka keadaan dia pun macam ni juga.
dalam keranda, dia duduk. Okay. Ada juga yang jenis baring macam ni. Itu tempat, kaedah tempat lah. Ya. Baik. Wallahu a'lam. Ada lagi? Ustaz, satu-satu jenazah tu berapa kali kita boleh sembahyang? Banyak kali, tapi satu orang sekali je. Orang yang semayang sekali je boleh buat. Tapi jenazah orang lain datang ramai nak semayang, tu boleh. Dah habis, dah ke bumi dah. Datang orang lain, alamat tak sempat semayang, solat jenazah gaib. Sama ada dekat kubur atau dekat rumah, mana-mana tempat pun boleh solat jenazah gaib. Seorang tu boleh semayang sekali je. Sekali je. Tapi Tak semayang sekali. satu mayat sekali. Kalau dia nak solat, kalau kedua tak boleh. Tak payahlah banyak kali. Sekali je dah. Tak digalakkan. Seorang boleh. Kalau kata semua dah sudahkan berjemaah, tinggal ada seorang je. Dia buat semayang seorang. Kan? Sebab itulah kalau kita kata jenazah nak ke pukul apa? Lepas zuhur. Masa tu baru pukul 10 pagi. Orang ramai datang dah. Jadi orang dia dah siap mandi kapan. Orang ni tak boleh tunggu nak sampai zuhur, nak kerja semua kan. Maka yang nak balik tu solat tu. Mungkinlah solat rasmi dia tu lepas zuhur, ramai-ramai. Tapi yang nak balik tu sembahyang sendiri dulu. Sama ada depan jenazah ke, depan jenazah lah, sebab apa jenazah ada kan. Sembahyang. Betul baliklah. Jangan tinggalkan solat jenazah. Sebab rugi. Nabi kata solat jenazah ni siapa sembahyang jenazah dapat 1 qirat. 1 qirat ni besar mana? Sebesar pahala gunung. Pahala sebesar gunung Uhud. Kalau siapa bawa jenazah iring sampai ke kubur, dapat lagi 1 qirat pahala. Sebesar gunung pahala tu. Kalau buat dua-dua dapat 2. Allah Akbar kan. Banyak orang tinggalkan pada sikit je. 1 niat, 4 takbir, 1 salam. Simple je. Jadi orang tinggalkan. Rugilah. Paling jangan tinggalkan. Baik, wallahu a'lam. Ada lagi? Soalan? 150 dah ke? 145, 5 minit lagi untuk buka soalan. Selain kain putih boleh. Kain putih ni hanya sunat. Kalau masa tak ada kain putih, ada kain lain warna pink, buatlah. Tapi itu makruh kalau masa kata kain putih ada. Ada kain putih tapi kata waris ni suku warna pink, Ustaz. Dia kalau mati besok dia kata tolong kapankan dia guna kain ni. Gunalah. Kalau dia nak macam tu, tapi makruh lah benda. Okey. Jadi yang sunnah yang putih je. Kain-kain lain pun digunakan juga. Jadi tutup aurat. Tak ada kain, guna daun pisang. Tak ada juga. Pakaian dia tu pun boleh jadi. Dan penting tutup aurat. Boleh. Contohnya macam apa? Jenazah tsunami tu. Kain tak cukup. Jadi dia guna kain kafan, ada yang guna baju dia, tak ada masalah. Tutup. Kalau minyak abu dekat bos. Okey. Ada pertanyaan lain? Okay, tadi semua tak ramai. Tak tadi. Sudah Ustaz ada pengalaman. Pengalaman. Okey, secara Apa ni dengan arwah-arwah artis tu kan? Ustaz, ada satu lagi Ustaz. Ada kes yang kain kapan tak cukup. ada. Walaupun kita dah ukur, tapi ada kes bila kita nak kapan dia tu, kain kapan tu jadi tak cukup, jadi pendek. Okey. Ada juga kes macam tu. Yang mana kita dah ukur nanti tiba-tiba kain dia tak cukup. Tapi kes ni kes lama, biasalah. Zaman sekarang tak boleh ada kes macam tu. Viral. Kejap je orang viral kan. Tengok jenazah tak boleh ke bumi, tak muat kan. Sebab itulah sekarang ni jaranglah kita nampak benda macam tu, muka berubah ke apa. Orang akan viral kan. Jadi kalau jenazah macam tu, kita berdoa lah, mudah-mudahkan. Dah buat dah cantik potong kain lain, tak muat juga, maka kita berdoa juga. Tak boleh juga, maka kita kebumilah dengan apa yang boleh tu. Dan ada juga kes yang mana satu orang satu jemaah tu dia share kat saya, dia kata, Ustaz, saya izinkan Ustaz kongsikan pada orang lain. Dia kata pak saudara dia orang Negeri Sembilan, kampung saya lah pun, tapi ke kampung saya, kawasan Negeri Sembilan lah. Dia meninggal dunia bukan dalam 20 tahun lepas. Jadi bila dia meninggal dunia, waktu nak ke bumi kan tu, dah ukur dah cantik, nak turunkan jenazah, tiba-tiba tak muat. Tak muat jenazah. Naikkan balik jenazah, korek balik, luaskan balik ruang kubur itu, besarkan, lebihkan, kemudian turun balik sekali, tak muat juga. Oh, ni lain dah ni. Naik balik jenazah, kali ketiga buat, tak muat juga.
maka dia kata ni mungkin ada petanda Allah Ta'ala nak tunjuk pada kita. Maka imam tu pun berdoa, ya Allah pemudahkan urusan kami, semua berdoa semua. Korek sekali lagi, tanam pun tak boleh juga. Dia kata dekat sejam kami nak uruskan benda tu saja. Maka lepas daripada tu, imam pun kata tak apalah, memang dah nasib dia macam ni, tanam macam tu. Dalam keadaan kaki dia merengkuk, terpaksa tanam, tak apa, pemalahan, gambus tanah. Sampai setengah kata dia tak habis time tu je. Tiba-tiba tanah jatuh, serang. Allahu Akbar kata. Imam kata teruskan. Tanam lagi, sekali lagi jatuh tanah. Kali ketiga pun jatuh lagi. Dan akhirnya setelah berusaha banyak kali, akhirnya tanah tu berjaya dikambuskan. Dan sebelum imam nak baca talqin, tiba-tiba berlaku runtuhan tanah daripada bahagian kepala dia. Serap jatuh ke bawah. Dia kata ni kisah benar Ustaz, saya sendiri yang nampak, kata dia. Jatuh sampai bahagian kepala dia. Bahagian kepala dia. Kami kamus balik, kamus, jatuh lagi. Kamus lagi, jatuh lagi. Dan setelah beberapa ikhtiar, akhirnya boleh kamus. Maka kami pun cerita semua selesai. Besok tu datang balik, tengok berlubang lagi tanah dekat bahagian kepala. Apa dosa dia ni? Apa yang Allah nak tunjukkan? Maka dia pun bertanya pada keluarga si mati ni, mak dara ni lah. Dia kata apa masalah dia ni? Rupanya dia ni orang yang tak jaga solat. Sedangkan kedudukan solat dalam diri kita umpama kedudukan kepala pada badan. Kalaulah kita ni sakit, contohnya kat tangan kita sakit perlu kena potong, kita boleh hidup lagi. Kaki kita sakit kecil manis, boleh hidup lagi. Tapi kalau kepala kita sakit kena potong kepala, boleh hidup tak? Tak boleh hidup. Kepala ni anggota utama badan kita, kan? Tak ada orang yang boleh hidup tanpa kepala. Maka itulah umpama bagi solat. Tak ada solat, ibadah dan semua tertolak. Benda pertama yang Allah Ta'ala hisap ke akhirat nanti ialah solat. Kalau solat pun hancur, amalan lain semua Allah Ta'ala tolak. Walaupun sedekah banyak-banyak pun, walaupun puasa setiap hari, tapi solat dia tak jaga, semua Allah Ta'ala tolak. Sempurna solat, maka sempurnalah amalan lain. Tak sempurna solat, hal lain hancur. Itulah hikmah Allah Ta'ala tunjuk pada peristiwa tu, bagi iktibar pada kita bahawa benda ni berlaku. Bukan sekadar di tanah kubur cerita tu. Itu penambahan tu. Tiap-tiap mayat semua hancur buku kan. Itulah benda lebih. Jadi kita ambillah iktibar yang hidup ni, jagalah solat, sebab itulah yang agama kita. Tak ada solat, maka hancurlah agama kita. Wallahu a'lam bishawab. Ada pertanyaan sebelum kita akhir dengan doa? Okay, baik. InsyaAllah kita tangguh lagi dengan kisah yang lain. Pertemuan yang akan datang kita akan buka 40 hadis alam barzakh. InsyaAllah kita akan berkafkan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lana dhunubana wal walidina warhamhuma kama rabbayana shighara. Allahumma inna as'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Ya Allah, ya Tuhan kami berhimpun pada petang yang mulia ini, ya Allah, dan mohon ampun di atas segala dosa dan khilaf kami, ya Allah. Ya Allah, kami ampunkanlah dosa kedua ibu ayah kami, ya Allah. Ampunkanlah dosa para guru kami, ya Allah, anak-anak dan pasangan kami, ya Allah. Juga kepada seluruh muslim-muslimat, mukminin mukminat sama ada hidup ataupun telah meninggal dunia, ya Allah. Ya Allah, kami mohon padamu, ya Allah, permudahkanlah kami saat kami menghadapi sakaratul maut, ya Allah. Ya Allah, kami permudahkanlah kami saat nyawa kami ditarik keluar daripada jasad kami, ya Allah. Ya Allah, kami permudahkanlah kami, ya Allah, untuk mengucapkan kalimah la ilaha illallah di akhir kalam kami, ya Allah. Ya Allah, kami kurniakanlah kami husnul khatimah, ya Allah. Jangan kau beri kami husnul khatimah, ya Allah. Ya Allah, kami mohon padamu, ya Allah, tetapkanlah iman kami, ya Allah. Jangan kau pesatkan hati kami setelah kau memberi hidayah kepada kami, ya Allah. Ya Allah, kami mohon padamu, ya Allah, di dalam lubang kubur kami, ya Allah, luaskan lubang kubur kami, ya Allah. Terangkan lubang kubur kami, ya Allah. Jadikan kuburan kami sebagaimana taman-taman syurga, ya Allah. Ya Allah, kami ketika kami dibangkitkan di padang mahsyar, ya Allah, jadikanlah malaikat yang membawa kami nanti, ya Allah, dengan rupa yang baik dan mulia, ya Allah. Menarik kami keluar dalam keadaan baik, ya Allah, dan membawa kami kepada mahsyar dengan penuh kemuliaan, ya Allah. Ketika kami dihimpunkan di padang mahsyar, ya Allah, pilihlah kami di antara mereka yang terpilih, berlindung di bawah naungan arasy-Mu, ya Allah. Ya Allah, ketika kami ditimbang, ketika hisab, ya Allah, beratkanlah timbangan amalan kami, ya Allah. Ketika kami diberi laluan melalui telaga Kausar, ya Allah, izinkanlah kami untuk minum air telaga Nabi, ya Allah.
ketika kami melintasi titian sirat ya Allah, lintaskanlah kami sebagaimana lintasan halilintar ya Allah. Ketika kami dipilih sama ada masuk syurga ataupun neraka ya Allah, pilihlah kami ya Allah masuk dalam syurga-Mu ya Allah, di tempat yang tertinggi ya Allah, di kalangan para nabi, para siddiqin, para syuhada dan para rasul ya Allah. Walaupun kami tahu kami tak layak ya Allah, tapi kami berusaha ya Allah, kami doa padamu ya Allah dengan rahmat dan ihsan-Mu ya Allah. Pilihlah kami ya Allah dalam kalangan umat-umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang terpilih bersama-Mu ya Allah. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Takabbalallahu minkum. Assalamu alaikum.